forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawami tentang isu tunggu PN ambil alih untuk lihat bajet kami, kata Tuan Ibrahim. Saya baca detail sedikit. Parti Bangkang tidak perlu membentangkan bajet bayangan mereka. Demikian menurut Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Okey tuan, mari kita dengar respon detail Datuk Kawami. Dia akan nanti kita komen macam biasa. Lebih mengecewakan lagi bila saya dapat lihat kenyataan daripada Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim, apabila dia menyatakan bahawa ahli Parlimen Kerian kata bahawa ada pihak mahu melihat bajet alternatif daripada pihak pembangkang. Jadi katanya kalau nak tengok bajet alternatif daripada pembangkang, tunggulah kita merintah pula. Aduhai. Bila dia menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zitin untuk mengajak supaya Perikatan Nasional memainkan peranan semak dan imbang dengan mengemukakan bajet bayangan selepas belanjawan 2025 dibentangkan. Jadi Tuan Ibrahim kata, kalau nak tahu kita punya, tunggulah kita perintah nanti. Bagi saya jawapan apa benda ni begitu saya? Tak mampu cakap tak mampu. Tak ada cakap tak ada. Kan lebih senang saya. Di kalangan ahli-ahli parlimen, terutama daripada Perikatan Nasional, dari parti pembangkang, saya nampak tidak begitu mencapai tahap yang diharapkan. Quality of debate-nya saya masih lagi takut lama dan tidak memberansangkan. Dan mereka, saya nampak seolah kadang-kadang mereka tak buat homework. Tidak membuat kajian sebelum membuat ucapan. Malahan, saya nak jelaskan sikit. Bila saya menghayati ungkapan ketua pembangkang, adakah dia buat homework? Contohnya bila dia kata negara paling teruk mengalami hutang. Ya ke? Sedangkan pada tahun 2021 saudara, hutang yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional adalah 100 bilion. Begitu juga tahun berikutnya lebih 100 bilion. Dan apabila sahaja Kerajaan Madani ini, Kerajaan Perang Madani yang dipimpin oleh Seri Ibrahim mengambil alih pentadbiran negara, hutang negara turun kepada 86 bilion. Itu pada 2023 saya. Dan pada 2024 dan 2023 dan tahun ini tahun 2024 dianggarkan turun lagi pada 80 bilion. Tang mana meningkatnya? Saudara, itu bab hutang negara. Begitu juga kononnya kos sara hidup. Berucap memanglah penuh dengan retorika. Bahawa katanya bahawa peratusan warga terkesan. Begitu teruk kesan kenaikan harga barangan keperluan dan sebagainya. Sedangkan saudara, inflasi zaman Perikatan Nasional 4%. Hari ini inflasi zaman Kerajaan Madani 1.9%. Tang mana kata peningkatan terkesannya, saya pun tak faham. Ini kemudian katanya rakyat mahukan bantuan tunai dipertambah atau diperluaskan lagi. Hakikat saya tahun 2021 zaman Perikatan Nasional mentadbir saya cuma sekitar 1,800 saja saya bantuan yang disalurkan. Tapi begitu juga tahun 2022 naiklah sikit, itu 2,000. Tapi hari ini Kerajaan Perpaduan tahun 2025 sumbangan tunai rahmah meningkat kepada RM4,500 saya. Tang mana katanya tak cukup lagi, saya pun tak faham. Dan malah katanya rakyat mahukan peluang pekerjaan. Memanglah kita tahu sejak COVID berlaku banyak syarikat yang tutup. Siapa yang tutup? Bukankah Kerajaan Perikatan Nasional? Malahan pelabur-pelabur tak banyak yang masuk. Hari ini pelabur sudah peluang ramai datang. Peluang pekerjaan hanya boleh diwujudkan apabila kehadiran pelabur-pelabur dari luar. Hari ini pelabur meningkat, sir. Sebab itu peluang pekerjaan semakin banyak. Kemudian saya kata tak buat homework. Bila dia mengatakan lagi, ini antaranya lah saya.
Antaranya bila dia kata bahawa dia mahukan bantuan kewangan yang lebih kepada Kementerian Pendidikan. Saya kata, you dah semak ke? Kerajaan Perikatan Nasional pada 2021, bajet pendidikan cuma 50 bilion. Sedangkan untuk bajet tahun ini, Kementerian Pendidikan mendapat yang terbesar, iaitu 64 bilion. Jadi tang mana saya katakan? Saya kata, sebab itu saya jelaskan kepada saudara, kadang-kadang mereka yang menyantuni berucap di Parlimen, buatlah kajian agar Parlimen dapat benar-benar dimanfaatkan sidang itu dan mencari jalan keluar bagaimana untuk membantu rakyat, untuk negara kita lebih stabil lagi. Dan hari ini saya semalam tak hadir, hari ini Datuk Anwar Ibrahim tak ada. Datuk Anwar Ibrahim datang sekejap saja. Lepas dia keluar, giliran Presiden Parti Pribumi Tan Sri Muhyiddin berucap. Saya melihat intipati ucapannya, memanglah ada yang menyokong, tapi dalam waktu yang sama tak menyokong pula. Sebagai contoh, apabila dia meragui tentang kesan daripada kenaikan dasar gaji minima. Ini sektor swasta, saudara. Iaitu daripada 1,500 ke 1,700. Dan dia meragui bahawa kesan itu nanti boleh mengakibatkan harga barangan dan juga harga pasaran meningkat, katanya. Saya kata tentulah sebelum kerajaan nak mengutarakan dasar gaji minima itu kepada daripada 1,500 ke 1,700, tentulah ada kaki tangan yang disediakan untuk memastikan harga barang tak naik, kawalan harga barangan. Jadi sebab saya kata, flip-flop lah. Itu yang saya dapat. Lebih mengecewakan lagi bila saya dapat lihat kenyataan daripada Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim. Apabila dia menyatakan bahawa ahli Parlimen Kerian kata bahawa ada pihak mahu melihat bajet alternatif. Daripada pihak pembangkang. Jadi katanya kalau nak tengok bajet alternatif daripada pembangkang, tunggulah kita merintah pula. Aduhai. Bila dia menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen Bayan Baru, Sim Zitin, untuk mengajak supaya Perikatan Nasional memainkan peranan semak dan imbang dengan mengemukakan bajet bayangan selepas belanjawan 2025 dibentangkan. Jadi Tuan Abria kata, kalau nak tahu kita punya, tunggulah kita perintah nanti. Bagi saya jawapan apa benda ni begitu saya? Tak mampu cakap tak mampu. Tak ada cakap tak ada. Kan lebih senang saudara. Hari ini bagaimanapun saya terima kasihlah pada pengurusi UMNO Sawah, Datuk Seri Boh Mokhtar, dengan lantangnya dia menyuarakan kekesalannya. Saya katakan bahawa kita sebagai daripada parti pembangkang ataupun daripada kerajaan, kalau tak betul kita tegur. Dan hari ini walaupun UMNO berada dalam kerajaan perpaduan, beliau menegur bagaimana Kementerian Pengangkutan perlu memperhalusi. Kerana katanya tambang pesawat untuk ke Sabah sehala saja 1,700. Sedangkan beliau menjelaskan bahawa tambang untuk pesawat terbang nak pergi ke Singapura, Indonesia ataupun Manila jauh lebih murah daripada tambang ke Sabah dan Sarawak. Jadi sebab itu beliau mahukan agar Kementerian Pengangkutan dapat mengkaji semula. Ke Singapura, Filipina RM700 katanya, tapi ke Sabah 1,700. Itu teruk berada. Jadi sejauh mana, tapi bagaimanapun Datuk Seri Boh Mokhtar tidak menamakan syarikat mana. Dan saya rasa inilah caranya kita berhujah di Parlimen. Gunakan Parlimen itu untuk mengutarakan permasalahan rakyat. Dan agar menteri-menteri yang bertugas dalam kabinet kerajaan madani ini dapat mengambil tindakan. Kadang-kadang menteri-menteri pun tidak mendapat pengetahuan. Mereka hanya diberitahu hanya melalui berita-berita, tapi apabila dibangkitkan di Parlimen, maka bolehlah tindakan dapat dilakukan. Sebab itu yang berhormat Datuk Seri Boh Mokhtar petang tadi waktu beliau membahaskan usul pembentangan bajet saudara, maka beliau mahukan agar kos
penerbangan daripada Semenanjung ke Sabah dan Sarawak itu dapat dikaji semula. Kerana bulan lalu Menteri Anthony Loke telah maklumkan bahawa Kabinet bersetuju untuk meneruskan 2 inisiatif bantuan pembelian tiket penerbangan, iaitu untuk di Sabah dan Sarawak. Jadi perlu dilakukanlah, saudara. Kita saya baca detail lagi. Katanya pihak yang ingin melihat bajet alternatif perlu menunggu sehingga PN mengambil alih kerajaan. Menurut beliau, yang juga ahli Parlimen Kubang Keriang, peranan semak dan imbang perbankan bukan dilaksanakan melalui penyediaan bajet bayangan. Perbankan berperanan dalam semak dan imbang melalui penilaian bajet, bukan dengan menyediakan bajet bayangan. Kita mari terus menyokong kerja apa pada dapat Ibrahim. Assalamualaikum.